السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Pertama sekali yang saya hormati sekalian barisan pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu kita bersyukur kehadrah Allah kerana Allah memberikan kita peluang pada malam ini dan pada saat ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita hidup sehingga saat ini bukan sebab kita mahu hidup. Kita hidup sehingga saat ini disebabkan kehendak Allah, kerana Allah mahukan kita hidup, bukan sebab kita mahu hidup. Maka kita sendiri pun tidak tahu berapakah baki masa lagi untuk kita hidup yang di dalam kehendak Allah. Maka mudah-mudahan dengan baki yang kita tidak tahu ada berapa banyakkah lagi masa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan pada perkara yang Allah redha dan perkara yang Allah sayang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada malam ini saya ingin muhasabah diri saya khususnya akan sebuah kalam hukama berkenaan untuk menjadi hamba yang saleh, seperti yang Allah sebutkan kepada kita dalam suratul Kahfi: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka hukama, ulama menyatakan kepada kita jalan ataupun cara untuk kita berusaha menjadi hamba yang saleh. Yang pertama, mereka menyatakan dan memberi garis panduan kepada kita, iaitu kita hendaklah memilih amal saleh daripada perkara yang sia-sia. Seseorang yang ingin menjadikan dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang saleh, maka dia kena banyak melakukan amal saleh. Sebab ini perintah daripada Allah. Siapa yang berharap, siapa
yang berharap, kata Allah, faman kana yarju liqa, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang radiyah mardiyah sebenarnya. Maka apa perintah Allah? Falyamal amalan salihah, maka buatlah amal saleh. Dan Allah pesan kepada kita, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali dalam amal saleh itu kita mensyirikkan Allah, kita menyekutukan Allah di dalam amal saleh tersebut. Apabila kita ini istiqamah, mujahadah, kita sungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh, kita berusaha sungguh dengan melakukan amal saleh zahir dan batin. Amal saleh ini bukan sekadar zahir saja, tuan-tuan. Amal saleh yang batin, supaya hati kita terlepas daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Riya, ujub, sum'ah, cinta dunia yang melampau. Kita lupakan mati. Inilah perkara maksiat-maksiat batin yang mana kawan-kawan sekeliling kita tidak akan kesiankan kita jika kita ada penyakit batin. Tapi kawan-kawan kita akan kesihankan kita jika kita ada penyakit anggota zahir. Kalau kita darah tinggi, kawan kita akan kesihankan kita. Kalau kita ada sakit jantung, kawan-kawan akan kesiankan kita. Tetapi bertahun-tahun kita sombong, tuan-tuan, tak ada siapa yang kesiankan kita. Bertahun-tahun kita lupa untuk bertaubat atas dosa yang kita buat zaman muda kita dulu. Tak ada siapa kesiankan kita. Dan tak ada siapa yang cadangkan doktornya. Sebab itu, orang yang hendak menjadi hamba yang saleh, dia kena istiqamah di dalam beramal saleh. Kenapa ia perlu istiqamah dan bersungguh-sungguh beramal saleh? Maka kata ulama, orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, maka dia akan dikurniakan dua perkara, iaitu yang pertama, ahwalu nafsiyah. Allah akan kurniakan kepada dia ma'rifah dan takwa. Bila dia bersungguh jadi orang baik, buat baik, maka Allah akan kurniakan nikmat mengenal Allah. Allah akan campakkan cahaya makrifah di dalam dia, di dalam hatinya, di dalam rohnya. Bila dia semakin mula kenal Allah, dia semakin nampak siapa Allah itu. Dia mula merasakan kasih dan sayang Allah, yang Allah kurniakan kepada dia nikmat yang tak pernah putus. Walaupun kita engkar dengan Allah, tapi Allah masih lagi beri kita nikmat. Allah layan kita, tuan-tuan, melebihi layanan seorang ibu kepada anaknya. Melebihi, tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai'un. Kita melakukan kemaksiatan, Allah masih lagi beri nikmat. Dalam kita sembahyang, kita masih lagi melakukan maksiat, kesombongan, rasa diri baik. Allah masih lagi berikan masa dan peluang kita hidup. Allah masih lagi. Allah masih sayang kita. Sebab itu, apabila kita mengekalkan amal saleh, maka akan dikurniakan ahwalul nafsiyah ini, iaitu ma'rifah dan rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maka Allah akan kurniakan kepada kita ahwalul ijtima'iyah, iaitu yang bersangkut paut dengan hablum minan nas, iaitu dua sifat yang Allah akan kurniakan kepada kita, iaitu zuhud dan wara. Tatkala kita melakukan amal saleh,
maka ketika itu amal saleh yang kita buat ini mula istiqamah. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Maka Allah kurniakan kepada kita satu ahwal, satu kurniaan yang berkenaan dengan hubungan dengan makhluk Allah dan manusia, iaitu dua sifatnya, iaitu zuhud dan wara'. Ketika itu tuan-tuan, kenapa Allah kurniakan kepada kita zuhud dan wara'? Kita mula tidak ada rasa tamak, tidak ada rasa hasad dengan apa yang ada pada manusia. Kita mula dikurniakan zuhud oleh Allah. Hati kita redha dengan segala apa yang Allah kurniakan ke atas kita. Kita mula jadi orang baik. Tuan-tuan, kalau kita semayang banyak, puasa banyak, puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal, tapi kita masih lagi hasad dengan jiran kita. Kita masih bergaduh dengan adik-beradik kita, tuan-tuan, disebabkan harta faraid. Kita masih lagi memutuskan silaturahim, hasad, dengki, kita buat semuanya. Tapi kita terus salat, kita terus puasa, kita terus sedekah. Tetapi perkara yang meragut amalan kita, kita masih tidak berhenti. Sebab itu ulama nyatakan kepada kita, amal saleh ini akan diragut, kata ulama, oleh orang yang kita pernah zalimi. Siapa yang pernah kita zalimi, mereka akan ragut amalan kita. Antara kita menzalimi orang lain itu dengan kita membuka aib orang lain. Kita dengar buruk orang, kita ceritakan buruk orang lain, aib orang lain. Inilah antara orang yang pernah kita zalimi. Kalau dalam hidup kita, berapa orang yang pernah kita umpat, kita kata dia, kita buka aib dia. Dalam umur kita 60 tahun, 1 orang, 10 orang, 1000 orang. Berapa ramai yang akan ragut amal saleh kita, tuan-tuan. Tapi kalau semua orang dah ragut dan tak ada lagi amal saleh kita, apa yang kita nak balas, apa yang kita nak bagi balik? Kalau kita tak boleh nak bagi balik dan mereka semua tak boleh nak ampunkan dan maafkan apa yang kita buat, maka Allah akan lemparkan kita di dalam nerakanya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu hasil daripada kita istiqamah beramal saleh, Allah kurniakan perkara ini kepada kita. Kita mula dikurniakan oleh Allah sifat zuhud. Kita mula apabila kita berada di kalangan manusia, manusia sekeliling kita selamat. Manusia di sekeliling kita selamat. Aibnya selamat, hartanya selamat, maruahnya selamat, agamanya selamat. Inilah tuan-tuan, hamba yang baik pada sisi Allah. Kedua, Allah akan kurniakan kepada kita wara'. Kita mula berhati-hati di dalam melakukan semua perkara. Ketika kita nak buat satu perkara, kita selalu tanya diri kita, apa yang aku buat ni Allah sayang tak? Apa yang aku buat ini Allah redha tak? Apa yang aku buat ni Allah suka tak? Ketika itu kita mula jadi orang yang wara', yang mula berhati-hati. Kerana apa, tuan-tuan? Kita akan menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita telah mengenal dan mengetahui betapa kasihnya Allah kepada kita. Ketika kita hendak melakukan kejahatan kepada Allah, dosa dan maksiat, ketika itu kita akan nampak, takkanlah aku akan menyakiti yang amat mengasihiku. Takkanlah aku akan melakukan perkara yang menjadi kemurkaan yang amat mengasihiku. Ketika itu dia sentiasa berhati-hati. Inilah kelebihannya orang yang apabila istiqamah di dalam melakukan amal saleh. Yang kedua, kata hukama, iaitu
mereka memilih mujahadah di dalam ta'ah daripada mereka ini istirahat. Mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan daripada mereka istirahat. Tuan-tuan, kalau kita tengok diri kita, kita banyak rehat lagi daripada buat amal saleh. Dari kita bangun pagi tadi sampai sekarang, apa amal saleh yang kita dah buat? Apa kebaikan yang kita dah buat? Apakah kita banyak rehat ataupun kita banyak melakukan ibadat? Tuan-tuan, kita umur semakin dekat kepada liang kubur. Jika mana kita banyak berehat, maka kita rugi, tuan-tuan. Dalam hidup ini, kita buat perkara yang sama daripada muda sampai sekarang. Bangun pagi, kita akan makan, bekerja, balik, rehat, dan kita buat itulah rutin kita sehingga sekarang. Malam kita akan tidur, kemudian kita bangun, kita akan pusing jadual itu sehinggalah puluhan tahun. Tetapi sekarang kita berada di waktu senja, tuan-tuan. Waktu hampirnya terbenam matahari. Liang lahat sentiasa tunggu kita. Kubur sentiasa menanti kita. Tetapi kita masih istirahat. Kita masih rehat lagi. Kita tak mampu nak semayang sunat ba'diyah maghrib. Tapi kita tahu yang kita dah hampir nak mati. Kita masih tak mampu nak semayang sunat ba'diyah isyak. Tapi kita tahu yang kita nak mati. Kita masih tak mampu nak bangun malam. Tapi kita tahu yang kita nak mati. Kita masih tak mampu nak meninggalkan kejahatan. Tapi kita tahu yang kita dah hampir nak mati. Kita tak mampu lagi melakukan kebaikan. Walaupun kita sedar umur kita dah tua. Umur kita dah dekat kepada kematian. Sebab itu, tuan-tuan, tarikh kematian kita dirahsiakan oleh Allah. Allah tak bagi tahu kita bila kita nak mati. Inilah kata Nabi SAW, orang yang berakal itu mereka yang sentiasa melawan hawa nafsu dia dan sentiasa beramal bagi barang selepas kematiannya. Mati ini, tuan-tuan, tak kira tua atau tak kira muda. Tetapi pada akal kita, bila umur kita telah mula tua, maka kematian itu telah hampir kepada kita. Tetapi bagi orang muda, jangan sangka bahawa matinya lambat. Ada orang, zaman ini zaman ramai orang mati muda, tuan-tuan. Jangan kata saya belum tua. Apa yang berlaku sekarang, ramai Allah panggil ketika mereka muda. 30 lebih, 40 lebih, Allah panggil kita. Tuan-tuan, kita tunggu waktu tua untuk buat baik. Jika kita mati waktu muda, dengan kita menangguhkan kebaikan, apa yang kita ada dan bagaimana kehidupan kita dekat sana, tuan-tuan. Sebab itu zaman ini, zaman orang banyak tahu pasal kebaikan. Maksud saya, orang banyak ilmu. Zaman ini orang banyak maklumat. Tetapi maklumat ini jadi maklumat. Maklumat yang kita ada, kita tak boleh guna, tuan-tuan. Kita tak nak guna. Kita himpun maklumat. Kita himpun ilmu. Dan kita kumpul ilmu sebanyak mungkin. Sebab itu kata ulama, ilmu ini akan jadi sia-sia bila ilmu ini kita tak boleh amalkan. Ada orang bagi tahu, Ustaz, saya lemah. Kenapa kita tak minta dengan Allah? Kita mohon pertolongan Allah. Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa Nabi minta macam tu, tuan-tuan? Nabi minta apa? Ya Allah, tolonglah aku atas ingat kepada Engkau.
Kalau kita fikir pada ilmu kita dan akal kita, Nabi ni lupa Allah ke tuan-tuan? Yang lupa Allah kita, tuan-tuan. Kita boleh fokus ingat Allah dalam semayang. Kita boleh fokus ingat Allah dalam zikir. Tetapi selepas itu kita mula lupa dengan Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan datang sini naik kereta, ada yang naik motor. Dalam ramai-ramai kita, apakah ramai yang meninggalkan doa naik kenderaan? Ataupun ramai yang membaca doa naik kenderaan? Tuan-tuan, kita selalu lupa. Nak naik kenderaan, kita lupa baca doa dan minta dengan Allah. Tapi, bila semayang, kita ingat Allah. Bila zikir, kita ingat Allah. Yang lupanya kita, tuan-tuan, bukan Nabi. Tetapi Nabi mengajar kita dan mendidik kita supaya ingat Allah. Nabi didik kita supaya bersyukur kepada Allah. Bukan kita tak pernah dengar cerita Nabi ibadat sehingga bengkak kakinya. Apabila ditanya oleh isterinya, Nabi kata, aku belum rasa cukup bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, apakah Nabi ni orang yang tak bersyukur kepada Allah, tuan-tuan, sehingga Nabi minta doa? Tak. Nabi ajar kita supaya kita menjadi orang yang syukur dengan Allah. Kita tak mampu nak semayang, tuan-tuan, macam Nabi semayang bengkak kakinya. Kita nak semayang ba'diyah isyak, selepas isyak ni nanti, tuan-tuan, 2 rakaat, kita bergaduh dengan diri kita. Kita bergaduh dengan diri kita, tuan-tuan, puluhan tahun. Bukan malam ni saja, tuan-tuan. Kalau umur kita 50 tahun, kita telah bergaduh dengan hati kita 50 tahun. Nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak? 50 tahun, 60 tahun kita gagal, tuan-tuan. Walaupun apa yang Nabi janjikan kepada kita, siapa yang salat ba'diyah isyak 4 rakaat, Nabi janjikan kepada kita seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, apa yang Nabi janjikan kepada kita ini besar. Walaupun Nabi berikan kita janji imbuhan yang besar, kita tak mampu nak buat, tuan-tuan. Kita malas nak buat, tuan-tuan. Sebab kita tak nak minta dengan Allah. Sebab itu apabila kita lupa munajat, lupa mohon dengan Allah, pada ketika itu kita tak akan ada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang ingin menjadi orang baik, maka dia memilih tawaduk daripada kesombongan. Dia sentiasa rasa rendah diri dengan Allah. Dia selalu rasa rendah diri dengan Allah. Ya Allah, aku ni lemah, tolonglah aku ya Allah. Tuan-tuan, selama kita hidup ini, berapa kali kita rasa lemah, tuan-tuan, mengaku yang kita lemah dengan Allah. Kita tak pernah lemah daripada sudut dunia, tuan-tuan. Orang sanggup cari duit dari pagi sampai malam. Dia tak rasa apa-apa pun. Tapi orang akan lemah dengan taat, dengan ibadat. Kenapa kita tak pernah mengadu dengan Allah? Ya Allah, aku ni lemah. Sampai hari ini, aku tak mampu istiqamah untuk salat malam, ya Allah. Ya Allah, aku ni lemah. Sampai hari ini, aku tak mampu untuk baca Quran. Ya Allah, aku ni lemah. Sampai hari ini, aku tak mampu untuk kumpul amal soleh aku. Walaupun aku tahu aku dah sampai masa untuk menuju kematian. Kita tak mampu lagi, tuan-tuan, nak kumpul selawat, nak kumpul qul huwallahu ahad, nak kumpul tahlil, nak kumpul tasbih. Apa alasan kita? Besok apabila Allah tanya kepada kita, aku beri kamu umur sampai 70 tahun, kamu buat apa?
Aku beri kamu mulut, kamu lidah. Allah kurniakan kita lidah, kita buat apa? Kita cuma boleh sembang perkara yang sama, tuan-tuan. Kalau kita jumpa kawan kita, kita akan sembang benda sama. Kita akan bercakap benda sama. Itu yang kita cakap dengan kawan-kawan kita 20 tahun. Kenapa kita tak boleh berubah, tuan-tuan? Bulan Muharram datang setiap tahun. Cerita hijrah, kita dengar setiap tahun. Kenapa kita tak nak hijrah? Kenapa kita tak nak pindah? Apakah kita tunggu masa kita dipindahkan oleh Allah? Mana kita akan dipindahkan oleh Allah daripada alam dunia kepada alam kubur. Kita ni, tuan-tuan, duduk alam dunia ni macam duduk rumah sewa, tuan-tuan. Kita duduk alam dunia ini seperti mana kita duduk rumah sewa. Satu hari, tuan rumah ini akan suruh kita keluar. Dia suruh kita cari rumah lain. Tapi kita terlupa yang rumah ini rumah sewa. Kita besarkan rumah sewa, kita cantikkan rumah sewa, kita masukkan barang-barang berharga dalam rumah sewa. Rupanya, kita besarkan rumah ni, kita cantikkan rumah ni. Bila kita disuruh keluar, kita tak dapat apa-apa pun sebab ini bukan milik kita. Sampai bila kita akan disuruh keluar? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila ajal sampai, kamu kena pindah rumah daripada rumah dunia kepada rumah kubur. Kita tahu kita akan pindah rumah, tapi kita tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Masa kita hidup, kita tak nak buat apa-apa. Lidah Allah bagi percuma. Tuan-tuan, baca Quran tak kena bayar. Baca Quran tak kena bayar. Tapi Al-Quran inilah yang disebut kepada kita yang akan terangkan kubur kita. Tuan-tuan, kalau masa hidup ni, rumah kita gelap, kita susah hati, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kita akan cari jalan nak terangkan rumah kita. Tapi kenapa? Kita semua, saya tahu, tuan-tuan tahu. Dalam kubur ni gelap. Dalam kubur ni sempit. Dalam kubur ni tinggal seorang diri. Kawan tak ada, anak tak ada dan isteri tak ada. Kenapa kita tak nak terangkan kubur kita? Kita usaha baca Quran hari-hari. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, berapa lamakah kita tak pegang mushaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak pegang mushaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak cium mushaf Al-Quran? Kenapa ya kita tinggalkan Quran? Dulu kita selalu pegang Quran. Dulu kita selalu peluk Quran dan kita letak Quran pada dada kita. Ada orang yang dah 6 bulan, tuan-tuan, tak pegang Quran tu. Ada orang dah setahun tak pegang Quran. Ada orang dah sebulan tak pegang Quran. Tuan-tuan, tapi kita tak lepas telefon kita. Kita boleh baca grup WhatsApp kita berpuluh-puluh, tuan-tuan. Kita boleh balas WhatsApp kita, tuan-tuan. Berpuluh-puluh grup kita. Tapi kita telah ditipu. Dengan kita telah tak diberikan rezeki untuk pegang kitab Allah. Kita tak diberi rezeki untuk tengok Al-Quran. Tengok pun tak diberi rezeki, tuan-tuan. Kita dah sibuk tengok Quran. Kita dah sibuk tengok handphone dan kita tak sibuk tengok Quran. Besok mata ni Allah akan tanya, wahai Fulan bin Fulan, Ahmad Rizam bin Ghazali, aku tak butakan pun mata kamu. Daripada kamu lahir
Sampai kamu umur sekarang 53 tahun, kamu boleh tengok itu dan tengok ini. Kamu tengok benda yang aku larang. Tapi kamu tak nak tengok pun kalam aku. Kamu tak nak tengok pun akan kitabku. Kamu akui dan Al-Quran itu mukjizat. Kamu biarkan dia duduk di atas rak-rak itu selama-lama. Kamu tak teringin pun. Kamu tak resah pun macam kamu tinggalkan handphone kamu. Kalau kita tinggal handphone, kita akan resah, tuan-tuan. Patah balik. Mana telefon saya, ada jumpa tak? Tapi kita tak pernah kesal dalam hati kita. Kita telah lama meninggalkan akan memegang Al-Quran. Buka Al-Quran, tengok Al-Quran. Tuan-tuan, jangan sampai hati kita ditutup oleh Allah. Jangan sampai hati kita dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita tak nampak hati kita keras, tapi Nabi ajar kita. Nabi ajar kita tanda hati keras. Nabi kata apa? Nabi kata, kamu susah nak nangis di hadapan Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Dalam bulan ni, berapa titikkah air mata kita jatuh kerana takutkan Allah? Berapa titiskah air mata kita menangis kerana kita kesal banyak kebaikan yang telah mula dicabut oleh Allah dalam hidup kita? Berapa banyakkah air mata telah tumpah di hadapan Allah kerana banyak ketaatan yang pernah kita buat masa muda kita dulu, sekarang kita tak dapat nak buat. Tuan-tuan, kita dengarkan ada hadis kata orang yang besok dapat naungan arasy Allah adalah orang yang menangis kerana rasa takut dengan Allah. Mereka yang besok kat sana selamat. Tuan-tuan, saya kena fikir dan tuan-tuan kena fikir. Sebab apa? Sebab saya pun mati, tuan-tuan pun mati. Cuma kita tak tahu bila masa kita mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang baik, mereka ini banyak memilih diam daripada bercakap. Diam buat apa Ustaz? Diam dengan ingat Allah. Diam dengan selalu kita berfikir. Apa yang nak kena fikir? Kenapa perlu fikir? Allah akan sebut kepada kita dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Apa yang nak kita fikir tuan-tuan? Pertama, kita fikirlah tentang ayat Allah. Selalu tengok ayat Allah. Ketika kita baca Quran, kita tadabburlah tuan-tuan. Kita tadabbur. Tuan-tuan, tadi saya bertemu dengan seorang alim ulama pagi tadi tuan-tuan di Terengganu ni. Dia bacakan saya satu tasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan bila Allah jadikan Nabi Adam dan Allah nak jadikan Nabi Adam ni khalifah, malaikat semua cakap dengan Allah, kenapa jadikan manusia ni khalifah? Sebab kan sifat manusia ni zaluman jahula. Kita ni kan
sifat dia zalim, tak tahu. Malaikat tak ada nafsu, kita ada nafsu. Malaikat taat makhluknya. Kita ni suka lawan Allah. Manusia ni tak tahu apa. Tuan-tuan, kan dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Nabi Adam. Allah tanya malaikat ni apa, malaikat tak tahu. Allah tanya malaikat ni apa, tak tahu. Allah tanya Nabi Adam sebut satu-satu. Lalu malaikat berkata kepada Allah, Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tak tahu, Engkau yang ajar kami, Engkau yang beritahu kami. Tuan-tuan, sebab itu apabila kita selalu berfikir tentang ayat Allah, kita akan mula mengesakan Allah. Kita akan mula yakin dengan Allah. Kita tak yakin, tuan-tuan, dengan ayat Allah. Kita tak nak beramal dengan ayat Allah. Kita tak nak ikut dengan ayat Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kedua, apa yang nak kita tafakurkan? Kita tafakurkan tentang nikmat Allah. Banyaknya nikmat yang Allah bagi ke aku. Banyaknya nikmat yang Allah bagi ke aku ni. Nikmat telinga, mata, tangan, kaki. Sayangnya Allah kat kita. Kenapa kita kena tafakur tentang nikmat Allah? Kerana dia mendatangkan cinta dan syukur pada Allah. Kita mula rasa sayang Allah. Kita rasa nikmat itu sihat ni nikmat, sakit ni nikmat tuan-tuan. Sakit nikmat. Kenapa sakit nikmat Ustaz? Tuan-tuan pernah dengarkan hadis orang sakit Allah ampunkan dosanya sehari 100 dan diberikan rahmat sehari 100. Betul Allah bagi kita sakit. Kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab kita malas sebut istighfar. Kita malas nak taubat dengan Allah. Kita tak mampu nak menangis di hadapan Allah. Waktu 2/3 malam, tengah-tengah malam, kita tak mampu nak menangis dengan dosa kita. Kita pernah tinggal semayang, kita pernah tinggal puasa, kita pernah kata orang, kita tak rasa salah pun. Kita pernah rasa diri kita baik, orang lain jahat. Tuan-tuan, masa kita bodoh dulu, kita tak ada ilmu, kita tak pernah nak bodohkan orang. Tapi bila kita mula ada ilmu sikit, kita tahu sikit, kita mula nak bodohkan orang. Kita dah pandai cari salah orang. Kita dah pandai cari aib orang. Masa kita bodoh dulu, masa kita jahil dulu, kita tawaduk sangat. Kita tak berani sangat. Sebab kita kata kita bodoh. Saya tak tahu, saya tak pandai. Tapi bila Allah kurniakan kita ilmu, kita dah tahu sikit, kita mula rasa kita dah bagus. Tuan-tuan, rasa diri baik ni satu maksiat. Iblis ini tuan-tuan, dia ujub dengan dirinya. Mana? Dia cakap dengan Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, tuan-tuan. Iblis ni bukan dia tidak ada ilmu, dia ada ilmu. Iblis ni bukan dia tak ada amal, dia ada amal. Tapi iblis tidak ada adab. Dia tidak ada adab dengan Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Pernah tak kita menangis sebab sampai sekarang kita tak berhenti kata orang? Pernah tak kita menangis sampai sekarang kita tak mampu tinggalkan mengumpat? Pernah tak kita menangis kerana sampai sekarang kita tak mampu nak tinggalkan kejahatan yang masih kita istiqamahkan? Pernah tak kita menangis sebab kita tak mampu nak bangun malam? Lemah hanya kita, tuan-tuan. Tuan-tuan,
Kenapa masa kecil-kecil dulu semua orang sayang kita? Semua orang sayang kita. Badan kita pun wangi je. Sebab kita rajin nangis. Kita sakit nangis, kita nak makan nangis, kita rajin nangis. Tapi bila kita dah pandai sikit, kita dah mula tak mau nangis. Tuan-tuan, kita tafakurlah tentang nikmat Allah. Hari ini kita hidup, mungkin tak tahu besok kita mati. Macam tu saya, tuan-tuan. Hari ini saya bercakap di dalam masjid ini. Mungkin besok tuan-tuan dengar khabar dan berita Ahmad Rizam bin Ghazali yang baru je ceramah di masjid kita, dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan, kalau kita meninggal dalam keadaan sekarang, agak-agak kita rasa kita selamat tak dikubur? Kalaulah kita meninggal, besok Allah matikan kita, agak-agak kita selamat tak dekat kubur besok? Dengan kita tak mahu sembahyang sunat, tak nak baca Quran, tak nak zikir, tak nak kumpul amal soleh. Tuan-tuan, sekarang asbab mati mudah, tuan-tuan. Agak-agak aku selamat tak? Selamat tak aku ni? Selamat tak aku ni? Tuan-tuan, kalau kita rasa tak selamat, kita kena bertindak daripada malam ini juga. Kita kena berubah daripada malam ini juga. Khususnya diri saya kena berubah malam ni juga, tuan-tuan. Saya kena berubah dari malam ni juga. Saya dah tak boleh malas-malas dah. Saya dah tak boleh rehat banyak dah, tuan-tuan. Saya dah tak boleh nak santai-santai dah. Tuan-tuan perasan tak? Badan kita dah tak kuat sekarang. Tenaga kita dah kurang dah. Kita buat kerja sikit dah penat. Tapi kita rehat, tuan-tuan. Allah sayang kita dan Allah bagi tanda ni pada kita. Tandanya apa? Tandanya, tak lama lagi aku akan panggil kamu. Tak lama lagi kamu akan jumpa aku. Tapi kita tetap berehat. Apa yang perlu kita tafakurkan? Kita tafakurkan tentang janji Allah, janji-janji kebaikan. Kenapa kena tafakurkan? Mendatangkan rasa kasih pada akhirat. Allah janjikan syurga kat kita. Allah janjikan macam-macam. Kalau kita jadi orang baik, kat sana kita dapat minum air daripada telaga Kausar. Nabi bagi kita air itu, tuan-tuan. Air itu kita dapat dari tangan Nabi, tuan-tuan. Kita kena tanya, untunglah kalau aku dapat minum air itu. Untunglah, seronoklah aku dapat jadi ahli syurga. Kita mula rasa kasih dengan akhirat. Mula kita sayang dengan akhirat. Dan kita tafakurkan tentang azab Allah. Baca Quran, tengok azab Allah. Kita mula rasa takut nak buat dosa, tuan-tuan. Kita mula rasa takut. Aku ni kalau masuk neraka macam mana ya? Kuat tak aku kena bakar dalam api neraka Allah? Kalau kita rasa kita takut, kita tak kuat, kita tinggalkan maksiat, tuan-tuan. Kita tinggalkan mengumpat, tinggalkan sombong. Tinggalkanlah rasa baik. Tinggalkanlah semua perkara yang Allah benci. InsyaAllah, ketika kita mula berusaha untuk meninggalkan perkara itu, kita mati, tuan-tuan. Kita telah dikira orang yang meninggalkan akan perkara tersebut. Tapi kena usaha, kena sungguh-sungguh, kena mujahadah. Dan Allah terima apa yang kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang perlu kita tafakurkan? Kita tafakurkan tentang kekurangan diri kita dalam berbuat taat. Maka ketika itu kita mula rasa malu dengan Allah. Ketika kita fikirkan tentang diri kita, ya Allah, banyaknya aku kurang. Jangan kita fikir tentang kurang orang, tuan-tuan. Selama ini kita fikirkan tentang kurang orang. Salah orang kita fikir, kurang orang kita fikir. Kurang kita tak nampak. Kita ni sebenarnya kurang, tuan-tuan. Saya kurang. Tuan-tuan mungkin orang hebat. Saya selalu cakap tentang diri saya. Saya masih malas lagi, tuan-tuan. Saya cakap pandai. Suruh orang baca Quran. Tapi saya masih malas lagi baca Quran. Saya boleh tipu, tuan-tuan. Tapi saya tak boleh tipu Allah. Saya tak dapat lagi istiqamah sembahyang duha. Saya tak dapat lagi istiqamah sembahyang malam, sembahyang tahajud. Tuan-tuan, 2 rakaat tak lama pun. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan, nak bangun tengah malam, tak mampu. Kita nak mengadu dengan Allah tengah malam, tak mampu. Kita rasa penat, kita rasa susah, kita rasa tak boleh. Begitulah susahnya untuk kita masuk syurga Allah. Syurga ni bukan senang, tuan-tuan. Kita kena mujahadah. Sungguh-sungguh tengok diri kita. Ya Allah, kurangnya aku ni dalam buat baik, buat taat kepada Engkau, ya Allah. Kita minta tolong Allah. Sebab itu Nabi ajar kita, kalau nak dapatkan, nak minta Allah mudahkan dan buka pintu kebaikan, dan Allah istiqamahkan akan kebaikan yang kita buat, jangan tinggal 2 zikir ni, tuan-tuan. 1, Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Kedua, kita minta kebaikan yang Allah telah beri kepada kita, Allah tak cabut. Allah tak ambil, Allah tak tarik. Paling kita takut, tuan-tuan, masa kita dah nak mati, Allah tarik. Tuan-tuan, Allah boleh ubah kita. Daripada kita jahat, Allah jadikan kita orang baik. Dan jangan lupa, Allah pun boleh ubah kita daripada orang baik, Dia tukar kita kepada orang jahat. Dulu saya lah, tuan-tuan, saya tak selalu pergi masjid. Saya lalu depan masjid, tapi saya tak dapat singgah masjid. Bertahun, tuan-tuan, lama. Tapi sekarang Allah ubah hidup kita. Tiap-tiap malam kita pergi masjid. Selalu pergi masjid. Tuan-tuan, kita jangan sombong dah jadi orang masjid. Iblis ni, tuan-tuan, dia sombong jadi orang syurga. Jadi ahli syurga, dia sombong. Maka dengan sombongnya itulah Allah halau dia daripada syurga. Kena ingat, kita jangan sombong, tuan-tuan, sebab kita dulu bukan orang masjid. Sekarang Allah dah jadi kita orang masjid. Dapat mengaji di masjid, dapat datang masjid. Kita jangan sombong. Bila kita tengok kawan-kawan kita yang belum dapat datang masjid, tolong doakan mereka. Ya Allah, kasihankan mereka seperti mana Engkau telah kasihankan aku. Dulu aku juga macam mereka, ya Allah. Aku tak dapat masuk masjid, aku lalu saja, ya Arhamar Rahimin. Tapi Engkau sayang aku, ya Allah. Ya Allah, sayangkanlah kawan-kawan aku juga, ya Arhamar Rahimin. Kasihankanlah mereka, ya Allah, seperti mana Engkau telah kasihankan aku. Aku dapat duduk dalam masjid,
Aku dapat duduk dalam majlis ilmu disebabkan kasihan Kau ya Allah, ihsan Kau ya Allah. Kita doakanlah tuan-tuan, jangan kita cerca mereka, jangan kita kata mereka. Kita dah dapat duduk dalam rumah Allah ni. Apa salah tuan-tuan kita angkat tangan? Ya Allah, abang aku belum jadi orang masjid lagi ya Allah. Abang aku dah umur 60 ya Allah. Tolonglah abang aku ya Allah macam Kau tolong aku. Ya Allah, adik aku tak dapat lagi datang masjid. Tolonglah dia ya Allah, seperti mana Engkau telah tolong aku. Dulu aku pun jahat macam mereka, tapi sebab Engkau sayang aku, Engkau kutip aku ya Allah, Kau letak aku ke dalam masjid. Apa salahnya tuan-tuan? Kita doa. Jangan kita kata mereka, apalah abang dah tua tak nak datang masjid. Jangan. Doa. Minta dengan Allah. Sebab kita juga Allah boleh ubah daripada orang masjid, orang buat baik, kepada orang yang berbuat jahat. Kedua, supaya Allah istiqamahkan apa yang dah kita buat. Jangan tinggal ni tuan-tuan, tahmid. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Saya ulang 3 kali. Yang mula-mula dengan yang kedua. Tuan-tuan, kita dapat buat baik ni alhamdulillah, kita dapat jadi orang baik ni alhamdulillah dah sangat. Ya. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Tahmid. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته tatimmus salihat. Yang terakhir, nak jadi orang baik, ingat mati. Selalu ingat mati. InsyaAllah, bila kita selalu ingat mati, kita dapat jadi orang baik, tuan-tuan. Jangan kita ingat selalu hidup. Aku ni hidup lagi, lama lagi. Jangan. Selalu kena ingat. Saya, tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya umur saya, Ustaz, umur berapa? Saya cakap, saya 53, muda lagi. Saya jadi risau, tuan-tuan. Kenapa pula risau? Takut orang selalu cakap, Ustaz muda lagi, saya lupa mati. Saya lagi suka orang kata, dah tua, Ustaz. Mengingatkan saya mula nak hampir pada liang lahat. Tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah supaya mati kita senang, mati kita mudah. Jangan kita lupa, tuan-tuan. Jangan kita ingat kita boleh ucap 2 kalimah syahadah. Selama mana, tuan-tuan, kita menghadap orang nak sakaratul maut,
Berapa ramai yang kita dengar dapat mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan? Yang boleh mengucap, ataupun yang kita dengar dia sebut Allah. Tak ramai, tuan-tuan. Ada yang mati dalam tidur, ada yang bunyi, kan? Tapi tak dengar kita Allah, la ilaha illallah, habis. Mereka ni orang pilihan Allah. Tuan-tuan, Nabi pernah cakap dengan kita, Nabi tinggalkan satu pesanan. Orang yang selalu amalkan surah Al-Hash ayat 24. Nabi kata apa? Allah akan kurniakan dia mati dalam keadaan mati syahid. Saya alhamdulillah, tuan-tuan, hampir dah 30 tahun saya baca sebab saya takut. Saya orang jahat, dosa banyak, jahat banyak. Tengah usaha, saya pun tengah usaha, tuan-tuan, nak tinggalkan benda maksiat, tak nak malas-malas. Tapi saya tak nak tinggal surah Al-Hash ayat 24 ni. Sebab Nabi janji, sebab Nabi tak pernah bohong, tuan-tuan. Nabi tak pernah bohong. Yang suka bohong kita. Kita selalu bohong. Nabi tak pernah bohong. Sebab sifat yang wajib pada Nabi sidik. Kalau kita nak dapat kurnia Allah, jangan tinggal, tuan-tuan. Surah Al-Hash ayat 24. Tapi nak bacanya, mulakan dengan ta'awuz. Kita ikut sunnah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang dah tengok Quran betul tak? Betul. Alhamdulillah, kita sedar diri kita. Kita tak kuat, kita lemah. Tapi apa yang Nabi janji kat kita, kita cuba buat. Macam apa yang saya sebutkan pada pertengahan kuliah tadi. Nabi janji kat kita, siapa yang sembahyang sunat ba'di Isya 4 rakaat, menyamai seperti mana ia telah sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kita bulan Ramadan, kita qiyamul lail, kita sungguh-sungguh 10 malam terakhir nak dapat tu. Rupanya Nabi janji kat kita tiap-tiap malam ada pahala Lailatul Qadar. Bila? Kalau kita dapat salat sunat ba'di Isya 4 rakaat. Jadi tuan-tuan, saya seru diri saya dan tuan-tuan malam ni, kita rebutlah janji Nabi itu sama-sama malam ni. Mana tahu tuan-tuan, besok Allah matikan kita, kita tak dapat lagi dah. Tuan-tuan, na'udzubillah ni, kita tak tahu kita balik dari masjid ni selamat tak sampai rumah. Kita tak tahu, tuan-tuan. Tak ada siapa tahu. Kalau tahu senang. Jadi, saya ajak diri saya malam ni, saya ajak tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau malam ni malam terakhir kita, maka pada suratan amal pada malam terakhir kita ada pahala ibadat pada malam Lailatul Qadar. Dengan kita melakukan sembahyang sunat ba'di Isya 4 rakaat. Tuan-tuan, Allah sayang kita. Kalau kita malas berdiri, kita sembahyang duduk. Sembahyang sunat ni sah kalau kita sembahyang duduk. Walaupun kita mampu berdiri dan berjalan, Allah sayang kita. Kalau kita tak nak berdiri, kau malas, tapi kau nak juga 83 ibadat pada malam Lailatul Qadar, menyamai 83 tahun ya. Ada kata 82 tahun. Duduklah. Sama dapat.
Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan malam ni saya dan tuan-tuan sama-sama kita dapat laksanakan apa yang Nabi dah janji kat kita. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup, saya nak minta tuan-tuan doakan saya, keluarga saya, anak, menantu dan cucu saya semua orang. Saya sebenarnya umur muda tuan-tuan, tapi cucu dah 13 dah. Dah banyak dah. Lepas tu saya selalu pesan dengan anak saya, kalau ayah mati, kamu kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Saya selalu pesan dengan anak-anak saya macam tu. Sampai diorang kata, ya, ayah jangan selalu cakap pasal mati. Dia kata, ayah cakap pun mati, ayah tak cakap pun mati. Ayah pesan pun mati, sebab ayah tak tahu bila masa ayah akan mati. Jadi ayah takut ayah tak sempat pesan dengan kamu apa yang kamu patut buat. Tuan-tuan tolong doakan saya dapat jadi orang baik. Mana tahu malam ni tuan-tuan bangun, dan saya rasa tuan-tuan bangun. Memang tuan-tuan orang yang istiqamah bangun malam. Tuan-tuan tolong doa untuk saya. Ya Allah, tolong doakan, tolong jadikan Ahmad Rizam bin Ghazali ni orang baik. Saya minta itu je tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kita, khususnya madrasah kami yang baru di Kampung Gemuruh di Kuala Terengganu ni. Alhamdulillah, sekarang kami sedang buat masjid. Surau. Tapi keluasan dia dah besar masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, sekarang ni dalam proses bina dah 60% dah. Tuan-tuan tolong doa, insya-Allah pada hujung tahun ni seawalnya bangunan itu akan siap dan kita akan buat bangunan-bangunan yang lain. Tuan-tuan tolong doa. Saya nak doa aja. Saya tak nak minta duit tuan-tuan. Kenapa saya tak nak minta duit? Kita kalau minta duit orang, nanti orang marah. Tapi kalau kita minta orang doa kita, orang tak nak marah. Dan orang ni tuan-tuan, manusia ni, kalau kita selalu minta, dia tak suka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah buat sekolah 40 tahun tuan-tuan. Dan sekolah saya sendiri dah 24 tahun. Sampai orang kata Ustaz Ahmad Rizam ni gila, dia kata. Kenapa pula gila? Ada orang cakap dengan saya tuan-tuan, Ustaz Ahmad Rizam gila, dia kata. Saya tanya kenapa gila? Dia buat sekolah, yuran tak ada. Saya tak ada yuran tuan-tuan. Yuran makan, yuran minum, api air, saya tak minta pun. Nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Alhamdulillah, sekolah kami dah 40 tahun. Dan insya-Allah, sekarang ni dah tak ada PKP. Kami akan buat camp cuti sekolah. Saya telah buat camp cuti sekolah tuan-tuan 14 tahun. Orang kata saya gila tuan-tuan. Saya buat camp cuti sekolah, saya tak kenakan apa yuran tuan-tuan. RM1 pun tak kena. Alhamdulillah, peserta yang datang daripada seluruh Malaysia tuan-tuan sampai Sabah Sarawak datang, tak ramai. Lebih kurang dalam 500, kadang tahun tu 700. Kenapa tuan-tuan saya buat macam ni? Sebab saya nak cuba tolong orang. Kenapa Ustaz nak tolong orang? Sebab tuan-tuan, kita tak ada amal soleh. Kita tak ada amal soleh. Kita hanya mampu tolong orang macam ni je. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat, kita dapat bantu orang ni, Allah terimalah amal soleh kita. Tuan-tuan, yang datang kepada camp cuti sekolah kami ni tuan-tuan, kebanyakannya, majoritinya orang yang tak ada apa-apa. Pengalaman kami pernah ada ibu bapa yang datang bawa tabung duit shilling tuan-tuan. Ustaz, saya tak ada duit, tapi yang ada tabung shilling ni Ustaz. Ustaz ambil lah. Tuan-tuan, menitik air mata saya tuan-tuan. Saya ambil tabung shilling itu, saya masukkan ke dalam beg dia kembali. Dia cakap, kakak, saya tak terima, saya tak minta 1 sen pun. Dia cakap dengan saya, Ustaz,
takkan saya nak tinggalkan 4 orang anak saya Ustaz, dekat Ustaz tanpa saya tolong apa-apa. Tuan-tuan, saya kata akak pakailah. Saya tanya dekat dia, tuan-tuan, Kak, dalam beg duit akak ada berapa puluh? Dia kata ada RM20. Yang ni tambang saya untuk balik. Bukan di Selangor, tuan-tuan, di luar Selangor. Dia kena naik kereta api, tuan-tuan. Dia kata, kakak ambil duit ni, kakak ambil tabung ni, dan kakak gunakan untuk pembelanjaan kakak, makan dan minum. Kakak jangan risau. Ketika anak kakak bersama dengan kami, makannya akan kami jaga. Semua kami jaga, kak, semampu kami. Tapi saya tak mampulah buat macam orang lain, tuan-tuan. Tidur atas tilam yang tebal. Kita buat macam dulu-dulu, tuan-tuan. Kita tidur atas lantai. Kita selimutkan dengan kain plekat. Kita belajar susah. Belajar balik ramai-ramai. Sebab bukannya tempat kami ni selesa. Tempat saya tak selesa, tuan-tuan. Kami cuma ada satu bangunan sepanjang 100 kaki, 3 tingkat. Kalau penuh, kena berimpit-rimpit lah, tuan-tuan, sama-sama. Sebenarnya ramai lagi orang susah, tuan-tuan. Sebenarnya ramai lagi orang nak ke agama, tapi mereka tak ada duit. Sebab sekarang kalau tak ada 300 kita tak boleh sekolahkan anak. Kalau tak ada 200 kita tak boleh sekolahkan anak, tuan-tuan. Baik itu dengan rasa kesedaran yang sedemikian, maka saya dan almarhum orang tua saya pesan, besok jangan minta apa-apa. Dia kata apa? Jangan risau. Engkau kalau tolong orang, Allah akan tolong kau. Engkau kalau tolong orang, dia kata dengan ikhlas, kau jangan risau, Allah akan tolong kau. Tuan-tuan, saya pegang ni, tuan-tuan, 40 tahun. Alhamdulillah, tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan saya ceritakan, tuan-tuan kata Ustaz tak masuk akal. 2 madrasah kami, sebulan kami perlukan 60,000, tuan-tuan. Tapi Allah selesaikan. Ada saja hamba-hamba Allah yang Allah jentik hati-hati mereka. 40 tahun, tuan-tuan. Bukan baru 4 tahun, 40 tahun. Macam mana saya tak boleh nampak benda ni? Sebab itu saya akan teruskan benda ni sampailah saya mati, tuan-tuan, insya-Allah. Saya nak minta tuan-tuan tolong doa aje. Tuan-tuan tolong doa aje. Saya nak doa, tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan risau, saya tak minta pun duit, tuan-tuan. Tadi pengurusi kita sebut pasal tabung, sebenarnya saya takut. Bila masjid sebut pasal tabungnya, saya dah mula takut kat sini. Nanti apa kata orang masjid? Saya datang, saya nak minta duit orang masjid ke? Jadi saya mula rasa takut, tuan-tuan. Sebenarnya cukup takut. Dalam hati saya ni cukup takut. Betul, Masya Allah. Tapi saya tak larang, tuan-tuan, nak tolong bantu madrasah. Saya tak larang dan saya tak pernah larang. Sebab kita tak boleh larang orang berbuat kebaikan. Nanti tuan-tuan tanya, Ustaz larang kami ke? Tak, saya tak larang. Sebab kita tak boleh larang untuk orang berbuat kebaikan. Cuma saya nak minta doa aja. Itulah daripada saya, tuan-tuan. Dan yang terakhir, saya minta maaf dengan orang sini banyak-banyak. Saya minta ampun dengan orang sini banyak-banyak. Mana tahu mungkin lepas ni Allah panggil saya dan Allah panggil tuan-tuan. Jadi saya minta maaf pada semua orang. Dan saya minta maaf juga dengan kesempatan ini ada beberapa sahabat kita yang buat kuliah ini secara live. Pada hari ini dan pada malam ini saya mohon keampunan pada semua orang yang mengenali saya, yang tahu akan diri saya jika saya ada buat kesalahan zahir dan batin. Saya minta ampun, saya minta maaf. Semoga tuan-tuan semua dapat ampunkan saya dan maafkan saya zahir dan batin. Semoga besok kita berjumpa di padang mahsyar. Tuan-tuan tak tuntut saya dan tuan-tuan tak dakwa saya. Sebab saya bukan orang baik. Saya dah lah jahat. Tuan-tuan dakwa saya. Tuan-tuan minta itu, minta ini dengan saya tak mampu nak bagi. Jadi saya minta kasihan tuan-tuan semua. Maafkan saya dan ampunkan dosa saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, sebenarnya pada malam ini kami ingin mengaku ke hadrah-Mu, Ya Allah. Umur kami dah tua, Ya Allah, tapi kami masih lemah untuk berbuat baik dan taat kepada Engkau, Ya Allah. Kuatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, umur kami dah sampai kepada umur ajal, Ya Allah, tapi kami masih lemah, Ya Allah, untuk bangun malam, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berbuat amal saleh. Tolonglah kami, Ya Allah. Kuatkanlah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada kesalahan kami dan dosa kami yang kami terlupa nak minta ampun, kami terlupa nak mohon maaf kepada Engkau, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kerana kami tidak mahu mati bawa kesalahan, kami tidak mahu mati membawa dosa, Ya Allah. Kami tak mahu mati membawa kesilapan, sehingga kan, Ya Allah, kami sengsara di alam barzah dan juga di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami dalam kelalaian, Kau tolong ingatkan kami, Ya Allah, dan Kau tarik kami semula kepada kebaikan dan ingat kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Allah. Saat kematian kami, tolonglah beri peluang kepada kami untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah, saat kematian kami nanti, Ya Allah, berilah kami peluang untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah, saat kematian kami nanti, Ya Allah, berilah kami peluang untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah, jika kami tak mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadah, izinkan kami, Ya Allah, untuk sebut nama-Mu, Ya Arhamar Rahimin, dengan kalimah Allahu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada di antara kami yang sakit, Ya Allah, tolong sihatkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ada masalah yang kami tak dapat nak selesaikan, Ya Allah, tolonglah selesaikan masalah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau runsingkan kami dengan masalah yang ada pada kami, Ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami, Ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami ketenangan, Ya Allah, di dalam dunia ini, seperti Engkau akan kurniakan ketenangan pada ahli-ahli syurga-Mu kelak, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau gelisahkan hati kami pada hayat kami ini, Ya Allah, seperti mana Engkau akan gelisahkan hati-hati dan diri orang yang telah Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.